Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini saya ingin mengangkat isu tentang penangguhan bayaran balik pinjaman yang telah diumumkan oleh Perdana Menteri Malaysia Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin baru-baru ini. Okey. Apakah yang dimaksudkan dengan penangguhan pembayaran balik pinjaman? Tawaran ini merupakan penangguhan atau penggantungan sementara, iaitu kewajipan untuk pembayaran balik pinjaman jangka masa yang terhad, iaitu 6 bulan dalam tempoh ini. Peminjam yang mempunyai pinjaman tidak perlu membuat pembayaran balik dan tiada cas bayaran lewat akan dikenakan. Pembayaran balik pinjaman akan disambung semula selepas tempoh penangguhan. Apakah objektif pakej penangguhan ini? Okey, dengar betul-betul Okey, tujuan pakej ini adalah untuk memberikan bantuan kepada individu dan perniagaan yang menghadapi kekangan kewangan sementara berikutan penularan wabak 19. Pakej ini dapat membantu individu dan peniaga yang menghadapi kesusahan semasa kewangan untuk menempuhi cabaran tempoh ini. Okey, institusi kewangan manakah yang menawarkan pakej penangguhan ini? Semua bank-bank berlesen, bank-bank Islam berlesen, bank-bank pelaburan berlesen dan institusi kewangan pembangunan yang dikawaselia oleh Bank Negara Malaysia menyediakan fleksibiliti penangguhan ini. Peminjam yang memenuhi syarat kelayakan boleh mendapatkan manfaat ini. Pinjaman manakah yang layak mendapatkan penangguhan itu? Bagi individu, perusahaan kecil dan sederhana, penangguhan dalam pinjaman konvensional atau pembiayaan Islam kecuali kad kredit dilaksanakan secara automatik oleh institusi kewangan jika pinjaman memenuhi kriteria tiada bayaran tertonggak melebihi 90 hari pada 1 April 2020. Jangan saudara-saudari gunalah kad kredit, jangan tak bayar pula. Nanti ada kata mereka cakap boleh tangguh pembayaran. Okey, jawapannya pembayaran kad kredit tak boleh ditangguh, kena bayar. Tapi ada satu kenyataan lepas ni saya akan ceritakan. Okey. Bolehkah saya meminta untuk melanjutkan tempoh penangguhan sehingga melebihi 6 bulan? Penangguhan ini hanya selama 6 bulan. Sila hubungi bank anda jika anda memerlukan tempoh penangguhan yang lebih lama. Terpulang kepada budi bicara bank. Dan 6 bulan dah tak bayar, takkan mereka nak bagi lagi. Tapi tak apa, boleh cuba. Belum cuba, belum tahu. Okey, ini nasihat saya. Okey, sekiranya saya memilih untuk menangguhkan bayaran balik pinjaman, adakah rekod sikris saya akan terjejas? Jawapannya tidak. Ini tuan-tuan tak boleh risau, saudara itu tak boleh risau. Sikris anda tidak akan terjejas semasa tempoh penangguhan. Rekod sikris akan kekal sama, diberi tangguh bermula bulan April dan sepanjang tempoh penangguhan. Okey, mana yang sebelum bulan April, itu ada tercatatnya sikris. Okey, adakah pinjaman dengan penyedia kredit bukan bank seperti koperasi, pembina wang berlesen atau pinjaman peribadi syarikat tempat anda bekerja layak untuk mendapatkan pakej penangguhan ini? Okey, jawapannya tidak. Pemberi atau penyedia pinjaman bukan bank, tidak dikawal selia oleh Bank Negara Malaysia. Anda perlu tahulah dan faham hal ini supaya anda tidak melakukan kesilapan. Syarikat pemberi pinjam akan mengganggu anda lepas ni kerana tidak membayar. So maknanya sila bayar. Jangan kata PM kata tak boleh bayar. Jawapan dia adalah bayar. Okey. Ada orang tanya saya, namanya Pak Mat Tempe. Saya menjalankan perniagaan kecil-kecilan yang telah terjejas teruk akibat COVID-19. Jika perniagaan terus terjejas, saya tidak akan mampu membayar pinjaman kereta dan pinjaman peribadi saya. Adakah saya layak untuk pakej penangguhan? Jawapannya adalah ya.
dengan syarat pinjaman Pak Mat Tempe tidak tertonggak melebihi 90 hari pada 1 April 2020. Maknanya jangan ada tonggakan ansuran pinjaman 3 bulan sehingga 1 April. Faham Pak Mat Tempe ya? Kalau masih tak faham, boleh tanya saya di ruang komen. Okey, adakah peminjam akan dikenakan faedah tambahan atas jumlah bayaran balik yang ditangguhkan selama tempoh 6 bulan? Okey, institusi kewangan tidak dibenarkan mengenakan bayaran penalti lewat atas jumlah tertunda. Dalam erti kata lain, bayaran balik pinjaman hanya tertangguh selama 6 bulan. Ni Mak Cikiah pula tanya pula. Okey, Mak Cikiah tanya, apakah keadaan pinjaman sewa beli saya sebelum dan selepas tempoh penangguhan 6 bulan ini? Okey, dengar betul-betul Mak Cikiah. Ansuran bulanan sebelum penangguhan adalah RM1,000. Okey. Ansuran bulanan selepas penangguhan teruskan membayar RM1,000. Tidak perlu fikirkan penangguhan 6 bulan lepas. Faham tu Mak Cikiah? Kalau tak faham, tanya sekat ruang komen saya akan jawab. Okey, saya rasa faham kot Mak Cikiah tu. Okey, apakah yang akan terjadi kepada pembayaran balik pinjaman saya selepas tempoh pakej penangguhan? Bagaimanakah pakej penangguhan mempengaruhi pembayaran faedah yang dikenakan ke atas saya selepas tempoh 6 bulan? Adakah berlaku peningkatan dalam bayaran bulanan atau tempoh akan menjadi lebih lama? Okey, jawapan ini mudah. Bagi pinjaman konvensional, faedah akan terus dikenakan ke atas baki belum dijelaskan yang terdiri daripada pinjaman pokok dan faedah semasa tempoh penangguhan. Bagi pembiayaan Islam pula, atas jumlah pokok yang belum dijelaskan tidak akan dikompaun selaras dengan prinsip syariah. Maka peminjam atau pelanggan dinasihati supaya mengambil maklum pemberitahuan daripada institusi kewangan mereka mengenai pelaksanaan pakej penangguhan ini. Pinjaman saya adalah di bawah program pengurusan kredit AKPK. Adakah saya layak untuk penangguhan ini? Ya, sama seperti penangguhan yang lain dengan institusi kewangan. Faedah akan terus diambil kira bagi pembayaran balik pinjaman yang ditangguhkan. Peminjam dinasihati supaya menghubungi AKPK untuk berbincang tentang pilihan yang disediakan kepada peminjam yang di bawah pemantauan AKPK. Saya mempunyai pinjaman di bawah pengaturan autodebit. Okey, ini adakah institusi kewangan akan berhenti membuat debit pada akaun saya selama 6 bulan? Okey, jawapannya ialah ya. Walau bagaimanapun sekiranya anda ingin memilih untuk tidak menyertai pakej ini dan terus membayar balik pinjaman melalui pengaturan autodebit yang sedia ada, sila maklumkan kepada perkara tersebut kepada institusi kewangan anda. Okey, ini khas untuk kepada penjawat awam yang pembayaran pinjaman dibuat melalui Biro Pengangkatan Angkasa. Adakah penangguhan bayaran pinjaman selama 6 bulan yang dilaksanakan secara automatik oleh institusi kewangan? Okey, walau bagaimanapun jika anda ingin menarik diri dari pakej penangguhan dan terus membayar pinjaman anda yang diuruskan oleh Angkasa, sila beritahu ketua jabatan dan institusi kewangan anda tentang perkara ini. Kalau nak bayar pun tak ada masalah, dia orang tak marah no. Okey, saya mempunyai pinjaman yang dipotong secara automatik daripada gaji saya di bawah skim kaki tangan. Sebagai contoh, pinjaman yang disediakan oleh syarikat saya tetapi diuruskan oleh dan dikeluarkan oleh institusi-institusi kewangan, adakah saya layak untuk penangguhan itu? Jawapannya adalah tidak. Ini merupakan skim syarikat anda, bukan disediakan oleh institusi kewangan. Maknanya anda berurusan terus dengan syarikat, maknanya anda kena bayarlah. Okey, adakah saya masih layak untuk mendapatkan penangguhan jika saya mempunyai gaji yang kukuh dan tidak terjejas
akibat COVID-19. Okay, saya mengesyorkan supaya membiarkan pembayaran secara automatik. Faedah akan terus diambil kira pada tempoh penangguhan selama 6 bulan. Oleh itu, ansuran bulanan dan jumlah kos faedah akan meningkat selepas penangguhan. Itu maknanya siapa nak bayar, tak ada siapa yang nak larang. Oleh itu, peminjam adalah dinasihatkan supaya membuat pertimbangan yang teliti tentang pilihan pembayaran selepas tempoh penangguhan dan digalakkan terus membayar pinjaman mereka jika mereka mampu. Kalau mampu, saya rasa teruskan, tak payah buat penangguhan lah. 6 bulan lah, agak lama tu. Okey, berita baik kepada pemegang kad kredit. Ini yang tadi saya cakap tadi awal tadi. Berita baik kepada pemegang kad kredit, penukaran baki kad kredit kepada peminjam bertempoh 3 tahun dipanggil pakej penukaran. Dipanggil pakej penukaran. Okey. Pemegang kad kredit akan menyediakan penukaran baki kad kredit secara automatik kepada peminjam yang bertempoh. Adakah saya layak mendapat pakej penukaran ini daripada pengeluar kad kredit bank saya? Ingat, pemegang kad adalah kita, pengeluar kad adalah bank. Jelas kat situ supaya nanti tak keliru yang mana siapa itu pengeluar, siapa itu pemegang. Okey, semua pemegang kad layak menyertai pakej penukaran tanpa mengira tahap pendapatan mereka. Bagi pemegang kad yang terlepas 3 bulan pembayaran bulanan minimum berturut-turut, pengeluar kad akan menukarkan baki kad kredit secara automatik kepada pinjaman bertempoh dengan tempoh pinjaman sehingga 3 tahun. Okey, pengeluar kad akan memberikan pilihan kepada pemegang kad untuk memilih pada bila-bila masa dari 1 April hingga 31 Disember 2020 bagi menukarkan baki kad kredit mereka kepada pinjaman bertempoh pada tempoh dan kadar yang sama. Anak makcikah pula tanya ni. Anak makcikah tanya, saya punya 2 kad kredit, kad kredit, baki belum dijelaskan, jumlah yang agak besar. Saya diberhentikan kerja pada bulan Januari 2020. Saya tidak dapat memenuhi kewajipan bulanan kad kredit saya sejak bulan Januari dan saya sangat risau tentang akibatnya. Adakah saya layak untuk menukarkan baki tunggakan ini kepada pinjaman bertempoh? Okey, bagaimanakah keadaan ini boleh dilaksanakan? Adakah saya perlu menghubungi pengeluar kad saya untuk menyertai pakej ini? Okey, dengar betul-betul. Sekiranya anda tidak dapat membayar bulanan minimum pada kad kredit anda selama 3 bulan berturut-turut, okey, pengeluar kad akan secara automatik menukar baki tertonggak kepada pinjaman bertempoh tidak lebih daripada 3 tahun dengan faedah yang efektif tidak lebih daripada 13% setahun. Dengar ni, ini kena ingat, 13% setahun. Pengeluar kad anda akan menghantar satu pemberitahuan tentang perkara ini dan menerangkan kepada anda tentang perjanjian bertempoh. Anda juga boleh menghubungi pengeluar kad melalui email atau telefon untuk meminta penukaran jika pengeluar kad anda tidak ditukarkan baki tonggakan pada kad kredit anda secara automatik. Sebab tu anda kena pantau lah, kena cek. Jangan tunggu saja, tunggu lagi takut ada masalah. Okey. Selepas penukaran automatik yang pertama, jika tidak dapat memenuhi pembayaran balik kad kredit sekali lagi, adakah bank akan menukar baki itu kepada pinjaman bertempoh? Jawapannya tidaklah. Sebab tadi dia dah bagi offer, kita tak bayar. Okey, tidak, kerana penukaran automatik kepada pinjaman bertempoh hanya akan dilakukan sekali dalam tempoh dari 1 April hingga akhir Disember 2020. Okey. Bolehkah saya menamatkan pinjaman sebelum akhir tempohnya? Boleh. Kalau nak bayar awal itu orang tak marah. Tetapi anda perlu menyelesaikan sepenuhnya baki pinjaman. Tiada penalti dikenakan untuk penyelesaian awal. Bank lagi suka lah kalau kita bayar awal kan. So siapa nak larang? Okey, bolehkah pemegang kad kredit yang telah menukar baki kad mereka kepada pinjaman bertempoh terus memohon untuk mendapatkan 6 bulan penangguhan pakej pinjaman? Jawapannya ya, boleh. Bagi bayaran pinjaman bertempoh
pemegang kad boleh membuat bayaran selepas tempoh penangguhan. Okey, dengar betul-betul sekiranya permintaan untuk membuat penukaran kepada pinjaman tetapi tidak diduduskan, penangguh bayaran tidak dibenarkan. Faham? Clear dekat situ so mana yang lulus saja. Okey, jika baki belum jelas, kad kredit saya telah ditukarkan kepada pinjaman bertempoh, adakah saya masih boleh menggunakan kad kredit saya? Jawapan dia, ya. Anda boleh terus menggunakan kad kredit sehingga baki had kredit anda. Okey? Sekiranya baki belum jelas, kad kredit yang belum dijelaskan ditukar kepada pinjaman bertempoh, adakah rekod SECRIS akan terjejas? Ini soalan ni memang banyak orang tanya lah sebab dia takut ada SECRIS punya rekod kan. Okey, rekod SECRIS anda tidak akan terjejas jika kad kredit anda masih berbayar. Pastikan tunggakan kurang daripada 90 hari pada tarikh penukaran. Jika akaun kad kredit anda tidak berbayar, tunggakan melebihi daripada 90 hari, maklumat ini akan terpapar dalam rekod SECRIS anda. So anda kena berhati-hatilah, kena mengikut perjanjian yang dilakukan dengan pihak bank. Okey. Adakah anda diberi pilihan untuk memilih pinjaman bertempoh? Contohnya untuk tempoh antara 1 hingga 3 tahun, maksimum 3 tahun. Okey. Pengeluar kad anda akan menetapkan tempoh pinjaman bertempoh tidak melebihi daripada 3 tahun. Sebarang keterangan lanjut bolehlah melayari portal Bank Negara Malaysia. Okey, setakat ini saja perkongsian saya tentang penangguhan bayaran balik pinjaman. Saya insan yang kerdil tapi berjiwa besar untuk membantu rakyat Malaysia dengan sedaya upaya. Jangan lupa Makcik Kia, Pak Mat Tempe, subscribe dan kongsikan kepada saudara mara, sahabat handai dan semua rakyat Malaysia tentang ilmu ini. Sekiranya terdapat soalan, sehingga tinggalkan di ruang komen di bawah. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.